Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Globe Al-Hijrah edisi 10 Januari bersama saya Khadijah Faisal. Itu tadi lambaian terakhir daripada salah seorang penumpang pesawat Sriwijaya Air yang terhempas semalam. Nasibnya masih belum diketahui, namun kebarangkalian semua penumpang ditemui selamat tipis. Apapun, 10 hari pertama 2021, dunia sudah gempar dengan insiden yang memang tidak ingin kita dengar. Ketika COVID-19 masih lagi meragut jutaan nyawa, pergolakan politik tidak habis-habis. Perang dan tragedi tetap berlaku, sekaligus memburukkan lagi situasi di muka bumi. Di negara jiran, petang semalam waktu tempatan, kita dikejutkan dengan sebuah pesawat yang terhempas tidak jauh dari Pulau Lancang. Kurang 4 minit selepas berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, ia lenyap dari radar dan terhempas pada kelajuan tinggi ke dalam laut. Cuaca buruk, salah satu faktor nahas terjadi, membabitkan pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ182 itu. Agensi berita AP melaporkan beberapa nelayan menjadi saksi kejadian yang mendakwa terdengar seakan-akan bunyi letupan kuat berlaku tidak jauh dari lokasi kedudukan mereka di perairan Pulau Lancang. Sangkaan awal mereka sama ada berlaku tsunami ataupun serangan bom di kawasan itu dan ia amat mengejutkan. Namun cuaca buruk membataskan penglihatan mereka dari atas bot. Mereka mendakwa terdengar hempasan kuat ke dalam laut dan berlaku gelombang ombak yang besar beberapa ketika kemudian. Apa yang berlaku kurang jelas di mata mereka. Namun mereka yakin SJ182 sudah terhempas kerana kelihatan banyak sepihan dan tumpahan minyak beberapa minit selepas insiden itu. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan serta-merta susulan nahas terbabit. Kapten pesawat malang berkenaan adalah seorang individu yang dihormati, dikenali ramai sebagai Kapten Afwan. Beliau disifatkan sebagai lelaki yang sentiasa taat pada perintah agama, malah sering mengutamakan keluarga. Kisah tentang Kapten Afwan mula terungkai selepas pesawat yang dikemudinya dilapor terhempas. Tular di media sosial hari ini tentang kisah peribadi lelaki yang dikatakan seringkali mengenakan kopiah putih ketika mengendalikan pesawat. Menurut beberapa laporan media Indonesia, anak saudara kepada kapten berkenaan berkata, semalam sebelum keluar dari rumah di Bogor, Jawa Barat untuk bertugas, Kapten Afwan dilihat agak tergesa-gesa meninggalkan rumah dengan pakaiannya tidak disetrika. Ia diakui isterinya yang agak terkejut kerana sepanjang 15 tahun bertugas, tidak pernah Kapten Afwan dilihat kalut sedemikian. Selain itu, kisah catatan Kapten Afwan yang mengingatkan rakannya untuk solat subuh juga tular. Difahamkan nota berkenaan diberikan kepada rakannya sebelum beliau keluar bertugas untuk siri penerbangan semalam. Bukan itu sahaja, rakan-rakan seangkatan dengan Kapten Afwan juga mengakui kebaikan lelaki berkenaan yang sering bersikap dermawan, suka bersedekah kepada petugas kebersihan dan mesra dengan kru pesawat lain. Dan setakat hari ini, selepas 24 jam pesawat Sriwijaya Air terhempas, pasukan operasi mencari dan menyelamat telah menemui pelbagai bahan bukti berkait tragedi berkenaan. Antara yang ditemui cebisan mayat, barangan peribadi dan permainan kanak-kanak. Menerusi laman sosial Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia Basarnas, barangan milik penumpang serta komponen pesawat juga turut ditemui. Pakaian kanak-kanak berwarna merah jambu antara yang dibawa naik pasukan penyelam. Operasi siang tadi menjurus pencarian dari udara selepas lokasi insiden dikenal pasti. Terdahulu, operasi mencari dibuat melalui pasukan penyelam yang menjejaki bahan bukti dari dasar laut.
pihak berkuasa Indonesia turut mengesahkan pasukan operasi SAR ada mengesan isyarat yang mungkin datang daripada perakam data pesawat, namun ia belum dapat disahkan. Setakat berita ini ditulis, masih belum ada sebarang petunjuk tentang punca sebenar yang menyebabkan SJ-182 terhempas. Baik, Global Hijrah berehat seketika. Selepas ini, Washington huru-hara sesuatu yang memalukan. Alhamdulillah bertemu kembali. Satu lagi insiden terjadi di awal pembukaan tahun 2021. Mengejutkan. Sehingga ada yang menyifatkannya sebagai tragedi ke atas demokrasi di Amerika Syarikat. Kerana apa yang berlaku adalah luar biasa. Serangan dan pencerobohan ke atas di US Capitol membuka mata dunia tentang kedegilan seorang pemimpin yang enggan mengaku kalah sehingga mendorong pengikutnya bertindak liar dan melampau. Berbaki 10 hari lagi, bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden akan mengangkat sumpah. Lazimnya, acara gilang gemilang itu akan diadakan di bangunan ikonik the US Capitol, Washington. Namun, 2 minggu sebelum acara berkenaan, the US Capitol diserang penyokong Presiden ketika ini, Donald Trump. Menuduh pilihan raya Presiden yang tidak memihaknya baru-baru ini sebagai tidak adil, Trump mula menghasut penyokongnya untuk berhimpun di Washington sebagai tanda protes. The US Capitol ketika itu sedang berlangsung sidang oleh Kongres untuk mengesahkan kemenangan Biden yang menewaskan Trump. Hasutan dan provokasi supaya keganasan tercetus di The Capitol membuatkan dunia terkejut dengan tindakan Trump. Bangunan diserbu dan diceroboh, harta di dalamnya dirosakkan, pasukan keselamatan terpaksa bertindak lebih keras. Bayangkan, ia berlaku di dalam sebuah negara termaju yang merupakan kuasa besar dunia. Namun apabila ini berlaku, ia meletakkan Amerika Syarikat sama sahaja seperti negara mundur lain seperti Guatemala, Armenia dan Kyrgyzstan yang pernah menyaksikan kejadian rusuhan dan menyasarkan parlimen negara masing-masing. Kita tinggalkan insiden rusuhan yang meragut kira-kira 5 nyawa itu. Namun kami bawakan kepada anda jenguk seketika bangunan di US Capitol yang kini dalam persediaan upacara angkat sumpah Joe Biden 20 Januari ini. Menerusi album The Icon Flickr US Capitol, terdapat 67 gambar yang dibuat naik untuk paparan umum. Persediaan dibuat menjelang 20 Januari ini dengan pembinaan platform yang akan menempatkan tempat duduk para jemputan. Pembinaan platform khusus bagi tujuan sambutan gilang gemilang itu melibatkan lebih 1,200 galen cat, lebih 1,300 kepingan papan, lebih setengah juta paku, lebih 3,000 penghubung struktur, 177 tan pasir dan banyak lagi keperluan pembinaannya. Proses membina dan mengubah suai platform ini memakan masa hingga hampir 18,000 jam pembinaan termasuk proses meroboh semula usai acara. Setakat ini, bekas Presiden yang mengesahkan kehadiran ke upacara ini adalah Barack Obama, Bill Clinton dan George W. Bush. Baik, sekian dulu Global Hijrah 10 Januari 2021. Jangan lupa ikuti Global Hijrah edisi Bahasa Arab Sabtu ini 8.45 malam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.